Salam hormat, berita pagi Sarawak edisi Khamis 22 Oktober bersama saya Vanessa Mering. Kuasa Otonomi Imigresen dan Kawalan Penyakit Berjangkit yang dimiliki Sarawak membolehkan kerajaan negeri mengurus penularan COVID-19 dengan baik. Menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, keupayaan ini dibuktikan menerusi tiada berlakunya kenaikan mendadak kes positif di negeri ini. Keupayaan ini dibuktikan dengan bilangan kes positif COVID-19 di negeri ini kekal satu angka sejak kebelakangan ini ketika negeri-negeri lain di Malaysia mencatatkan kenaikan mendadak kes COVID-19. Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg menegaskan beliau mengarahkan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak untuk bertegas tentang kemasukan orang luar ke negeri ini melalui pelaksanaan polisi mewajibkan mereka dikuarantin selama 14 hari dan menjalani ujian pengesanan COVID-19. Abang Johari berucap di majlis perasmian sayap bangunan baharu Gabungan Persatuan Cina Sibu. Dalam ucapannya, beliau memberitahu kerajaan negeri sedar bahawa pandemik ini sudah banyak menjejaskan kehidupan rakyat, terutama dari segi keuangan. Justru itu, pelbagai bantuan di bawah inisiatif Sarawakku Sayang dilancarkan untuk membantu individu dan syarikat-syarikat di negeri ini mengharungi tekanan keuangan sepanjang tempoh pandemik ini. Pada majlis itu, beliau turut berkesempatan meninjau persekitaran bangunan UCA tersebut di mana sayap baharu bangunan itu menempatkan pelbagai kemudahan termasuk Dewan Baharu, bilik mesyuarat, ruangan pejabat dan sebagainya. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, Kerajaan Sarawak komited membangunkan prasarana perpustakaan awam di negeri ini. Jelasnya, perpustakaan mendemokrasikan proses pembelajaran tanpa kekangan sukatan pelajaran, malah proses pembelajaran mengikut minat dan kecenderungan masing-masing. Jelas Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, Pustaka Negeri Sarawak Pustaka adalah bukti kepada iltizam Kerajaan Sarawak untuk membangunkan sumber manusia. Negeri kita menuju ke arah negeri maju 2030. Dan kalau kita hendak menjadikan negeri maju, orangnya mestilah orang yang maju dari sudut intelektualisme. Dia boleh berfikir-fikir untuk mendapat satu ilmu yang baru dalam kita hendak mempertingkatkan kedudukan sosioekonomi negeri kita. Setakat ini, Alhamdulillah, saya rasa masa depan kita sudah jelas untuk tahun 2030. Apa yang perlu adalah kita menggalakkan anak-anak kita untuk mendapat ilmu yang setinggi-tingginya dan boleh bersaing dengan orang lain. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Pustaka Sibu di Jalan Tun Tuanku Haji Bujang, Sungai Merah. Menurutnya, masyarakat perlu memanfaatkan kemudahan yang terdapat di Pustaka Sibu untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan komited bangunkan semula sektor pelancongan di negeri ini yang terjejas akibat COVID-19 dengan berpandukan Pelan Induk Pelancongan Sarawak ketiga dari tahun 2020 hingga 2035. Menterinya Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata ia akan memberi penekanan kepada model strategi pemasaran baharu yang mendorong pertumbuhan segera dan jangka panjang. Empat inisiatif akan diberi perhatian iaitu meningkatkan jumlah pengunjung menerusi akses yang lebih baik, mengembangkan tarikan ekopelancongan, memanfaatkan kekuatan negeri yang memiliki pelbagai budaya serta warisan untuk acara, festival serta perniagaan dan mempromosikan seni dan budaya. Beliau berharap pelan induk itu dapat mendorong pengusaha pelancongan dan bakal pelabur untuk meneroka perniagaan baharu. Datuk Abdul Karim berucap ketika merasmikan kursus pemandu pelancong khas wilayah Kuching di Pejabat Kementerian di bangunan Baitul Makmur di Petrojaya
Putrajaya, Kuching. Beliau berkata kementeriannya akan terus memperkasa dan meningkatkan kemahiran para pemandu pelancong tempatan dengan menyediakan kursus pemandu pelancong. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Abdul Karim berkata kementeriannya dengan kerjasama Pustaka Negeri Sarawak akan menyediakan platform e-pelancongan untuk operator pelancongan menambah ilmu pengetahuan secara percuma dan diperakui. Program Siasi Tok yang dilancarkan Ogos lepas bertujuan untuk menggalakkan rakyat melancong di dalam negeri. Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Sebastian Ting berkata, menerusi program itu, kementerian telah membuka sepenuhnya lokasi-lokasi pelancongan seperti Taman Negara Mulu, Taman Negara Gua Niah dan Taman Negara Terumbu Karang Miri Sibuti. Subsidi sebanyak 50% telah diberikan oleh Kerajaan Sarawak untuk pengunjung. The government paid the other half, subsidize the other half lah, with the main purpose of encouraging our own people to go out to have our own site lah. Beliau berkata demikian ketika menutup bengkel kesedaran terumbu karang untuk media di Jeti Marina Miri. Dalam pada itu, Datuk Sebastian Ting berkata Kerajaan Sarawak akan memohon kepada Pertubuhan Kebudayaan, Saintifik Pendidikan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO untuk menyenaraikan Taman Negara Gua Niah sebagai tapak warisan dunia. Ini berikutan penemuan tulang manusia berusia 65,000 tahun oleh para arkeologi di Gua Niah pada 2017. Ini sekaligus memadamkan rekod sebelum ini iaitu penemuan tulang manusia berusia 45,000 tahun di lokasi yang sama. Impian jadi kenyataan. Penduduk daerah Belaga bakal memiliki sebuah masjid yang dijangka siap pada 18 Oktober 2022. Pembinaan Masjid Daerah Belaga telah pun memulakan kerja-kerja pembinaannya di tapak seluas 1.05 hektar berdekatan simpang Jalan Bukit Jayong, Long Amor Belaga kira-kira 3 km dari Pekan Belaga. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tunopeng menyifatkan pembinaan Masjid Daerah Belaga jadi simbol perpaduan dan toleransi masyarakat berbilang kaum dan agama khasnya di Belaga dan Sarawak amnya. Ini jelas dibuktikan menerusi rentetan permintaan oleh Menteri Muda Elektrik Luar Bandar Datuk Liwan Lagang merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Belaga yang mahukan sebuah masjid dibina di kawasan itu. Kita fikir malah masjid yang minta dengan saya ialah Liwan. Lepasnya bergandeng dan awang bujang, nyamadah dengan saya. Selepas kita bangunkan gereja, kita akan bangunkan masjid. Seni nak cari negeri orang bukan Islam, minta malah masjid. Menurut Pengerusi Lembaga Amanah Kebajikan Islam Belaga Datuk Awang Bujang Awang Antek, usaha mendapatkan masjid bagi daerah Belaga mula digerakkan ekoran surau sedia ada di Kampung Melayu Belaga Kecil dan tidak dapat dibesarkan kerana kedudukannya yang dihimpit oleh rumah penduduk. Maka dengan peruntukan RM10 juta bagi pembinaan fasa pertama menerusi syarikat dilantik Sarawak Brand Holding Sendian Berhad yang juga merupakan syarikat anak tempatan bakal menyaksikan satu mercu tanda bagi umat Islam di Belaga. Selain itu, pembinaan masjid tersebut dijangka menjadi tumpuan umum kerana lokasinya yang strategik ditambah pula dengan pemandangan Sungai Rajang dari atas bukit. Kalau kita berdiri di depan di tapak masjid itu, kita sebelah ke hilir kita boleh lihat Sungai Rajang yang ke hilir menuju ke Kapit dan ke hulu kita boleh lihat Sungai Rajang yang menghala ke Bakun Dam. Dan jauh di depan pemandangan kita boleh lihat Gunung Ganang dan di belakang tapak itu terletak sebuah bukit yang terkenal di Belaga ini, Bukit Jayong. Bagi Datuk Awang Bujang yang merupakan anak jati Belaga, Masjid Daerah Belaga yang mempunyai ciri unik masyarakat dan ukiran orang Ulu itu nanti diharap dapat memberi manfaat kepada mereka di penempatan hulu Batang Rajang, khususnya umat Islam di Kampung Melayu Belaga, Kampung Hijrah Belaga, penempatan rumah panjang dari Long Busang sehingga ke Punan Bah yang dianggarkan berjumlah lebih 4,000 orang. Radio Televisyen Malaysia RTM Sarawak akan terus menerbitkan rancangan berunsur dakwah menerusi saluran radio. Pengarah penyiaran Sarawak Abdul Hadi Muhammad Yusof berkata, rancangan itu bukan hanya memfokuskan kepada Sarawak FM sahaja, malah disiarkan di YFM Iban dan Bidayuh. Abdul Hadi berkata umat Islam tidak hanya tertumpu kepada kalangan masyarakat Melayu tetapi juga golongan mualaf yang terdiri daripada pelbagai kaum di Sarawak.
Tambah beliau, dimensi penyiaran rancangan agama adalah salah satu cara mendidik masyarakat dalam konteks realiti hari ini dengan memperluas skop ke arah menyuburkan kefahaman Islam secara konsisten. Beliau berkata demikian semasa merasmikan rakaman program khas Maulidur Rasul Sarawak FM Kekasih Allah bertempat di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching semalam. Beliau dalam pada itu turut mengalu-alukan kerjasama strategik dengan organisasi bukan kerajaan NGO dalam menganjurkan lebih banyak program dakwah agar kefahaman mengenai Islam dapat difahami oleh pendengar dan juga penonton, lebih-lebih lagi ketika berdepan pandemik COVID-19. Program khas Maulidur Rasul itu akan disiarkan di Sarawak FM pada 28 Oktober pukul 8.15 malam dan juga menerusi platform media sosial Facebook Sarawak FM. 2 buah bot nelayan tempatan kelas C dan C2 ditahan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia di 2 lokasi berbeza Selasa lepas kerana melanggar syarat sah lesen. Menurut kenyataan media pengarah Maritim Malaysia Sarawak, Laksmana Pertama Maritim Zin Azman Muhammad Yunus, penahanan pertama dibuat pada kedudukan 8.5 batu nautika dari Pantai Bintulu pukul 11.07 pagi Selasa. Bot tersebut dikatakan menangkap ikan dengan cara menunda di luar zon yang dibenarkan. 7 kru terdiri daripada 5 lelaki warga tempatan dan 2 lelaki warga Indonesia berusia antara 15 dan 59 tahun turut ditahan. Laksmana Pertama Maritim Zin Azman Muhammad Yunus berkata penahanan kedua pula dilakukan pada kedudukan 25.7 batu nautika dari Tanjung Batu pukul 4.20 petang Selasa. Hasil pemeriksaan mendapati bot tersebut melakukan aktiviti penangkapan ikan kurang daripada 30 batu nautika dan telah melanggar syarat lesen. 5 kru warga Indonesia berusia antara 23 dan 42 tahun ditahan. Hasil tangkapan seberat 300 kg juga dirampas. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak hari ini. Sekian, saya Vanessa Mering. Salam hormat.